Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini cikgu akan bimbing awak menjawab soalan untuk tajuk bahagi unit isi padu cecair. Murid-murid boleh rujuk muka surat 208. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Soalan 1A, 1,2 liter bahagi 4 bersamaan berapa liter? Okey, soalan ini tidak memerlukan penukaran unit sebab memang dalam liter, so jawapan juga dalam liter. Jadi kita boleh terus membahagilah dalam bentuk lazim. Okey, so kita tulis A, kita tulis 1,2, kita akan bahagikan dengan 4. Okay. Jadi sifar yang terlibat ialah sifar 4. Jadi oleh kerana ini nombor perpuluhan, so kita kena letaklah dulu 1 kena mula 1 dulu, so tak ada lah. Tak ada, dia jadi 1 dan kita turunkan 2. Bermaksud nombor sekarang ialah 12. Kita perlu ada sokongan sifar, jadi sifar 4 lah. 4, 8, 12. Memang ada ni, iaitu sifar 3. Jadi kita akan tulis 3 lah. Jadi 3 darab 4 jadi 12. Kemudian kita habis tolakkan dah habis. Jadi kita boleh tulis unit, iaitu jawapan untuk A iaitu sifar perpuluhan 3 liter. Okey, itu sahaja. Okey, ini pun boleh dah tulis. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan B. 9,6 ml bahagi 8 bersamaan berapa ml? Okey, seperti soalan A tadi, tidak ada penukaran unit yang berlaku, maka kita boleh buat terus dalam bentuk lazim. Okey, so buat B kat sini 8. Okey, saya set kat sini 9,6 dibahagi 8. Sekarang saya pilih 8, 9, 9 1 lah. Okay, 8 lepas tu dia 16. Jadi memang 1 lah. Jadi 1, kemudian kita tulis sini 8. Kita tolakkan dapat 1. Kemudian ada titik perpuluhan dan kita turunkan 6. Jadi nombor sekarang 16. Jadi kalau tengok sifar 16 ni 1, 2. Jadi 2 kali 8. Jadi kita tulis sini 2. Dan kita tulis kemudian 16 dan kita tolakkan. Itu sama 6 tolak 6 habis, 1 tolak 1 pun habis. Jadi kita dapat jawapan untuk soalan B ni iaitu 1,2 liter. Okey, ini dia. 1,2 mililiter. Liter pula. Sorry. Sebab kita tak ada tukar unit kan. So mililiter kan. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Soalan C. 25 1/4 liter bahagi 50. Okey, jawapan dalam ml. Okey, kat sini ada unit liter, kemudian nak jawapan dalam ml. So cikgu cadangkan kita tukarkan siap-siap 25 1/4 liter ni kepada ml. Okey, bermaksud liter kita akan tukarkan kepada ml. Okey, macam ni cara dia. Liter tukar pada ml kena darab 1000. Jadi kita akan buat pecahan ni 25 1/4 kita akan darab 1000. Okey, kita tulis C.
Buat dulu 25 1/4. Okay, kita akan darabkan dengan 1000. Okay, kalau nombor besar ni kelas 25 ni, kalau kita cikgu padamkan 1/4 ni darab 1000, apa yang berlaku? Okay, maksudnya 25 darab 1000 maksudnya kita buat pengasingan maksud cikgu. Okay, so saya tulis balik. Nombor besar ni kita buat pengasingan bagus. Okay, apa itu pengasingan? Maksudnya kita asingkan nombor bulat dan juga pecahan. Dua-dua ni masih kena darab 1000 juga. Okay, maksudnya 25 ni akan darab 1000. 1/4 ni juga akan darab 1000. Okay, so kita salin balik lah. Kita salin balik. Okay, masuk macam cerakin lah. Jadi 25 darab 1000. Jadi 25 darab 1 lah. So 25 juga. Tapi ada 3 sifar. Jadi tambah 3 sifar. 1, 2, 3. Okay, ini kita dapat ml. Sekarang kita kira 1/4 pula. 1/4 liter ni berapa ml? Jadi kita akan buat pecahan dia. 1/4 kita akan darabkan dengan 1000. Kita pemudahkan 4 dengan 1000. Sifar 4, 4 kali 1, 4 kali macam mana? Dia macam ni, 100 kan adalah 25 kan. Kalau 1000, 250 lah. Saya potong sini tulis 250. Kemudian kita darabkan dengan 1. Jadi kita dapat jawapannya 1/4 liter ni ialah 250 ml. Okay, kemudian kita tambahkan. Maksudnya 25,000 tambah 250,000 dapat 25,250 lah. Saya tunjukkan sikit. 25 sifar tambah 250. 25 sifar. Sorry. Okey, kita tambah. Jadi ni sifar, ni 5, ni 2, ni 5, ni 2. Okey, kita dah menukarkan dulu jawapan ni. Jadi kita dapat jawapannya 25,250 ml. Okey, adakah sudah selesai? Okey, tengok betul-betul soalan ni. Dia kata bahagi 50. Okay, bahagi 50 maksudnya yang ni kena 25,000 ni 250 ml bahagi 50. Okey, jadi kita buat kat sini. Salin warna merah hitam. Lepas tu 25,250 dibahagi 50. Okay. Bila kita nak membahagi yang macam 2 digit ni, kita perasan ada sifar dan sifar sini. Jadi pertama sekali kita boleh pemudahkan, kita potong. Maksudnya, kalau tadi ni sifar 50, kalau kita potong macam ni, kita dah jadi sifar 5. So, sifar 5 senang lah kita nak buat. Okay? Maksudnya sekarang ni, 25 ni bahagi 5. So, kita berbalik pada sifar 5 lah. Jadi kita tulis sini sampai 25 maksudnya 5, 10, 15, 20, 25. Ada ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okay, so tulis 5. So kita biru. Ada 5, tulis ni 25. Kemudian kita tolakkan, habis. Kemudian ada 2 ni, kita turunkan. Jadi 2 ni tak ada dalam sifar 5. Kalau tak ada, kita buat sifar. Dan turunkan sifar dan kita tolakkan, dapat 2. Dan kita turunkan pula nombor di hujung ni, nombor 5. Maka kita menghasilkan 25. So sama juga, tengok sifar 25 ada sifar 5. Jadi tulis 25, tulis balik 25 dan kita tolakkan. 5 tolak 5 habis, 2 tolak 2 pun habis. Jadi ini dah dia soalan C, jawapan untuk
maksudnya iaitu 5/5 ml lah. Kita dah tukar kan, dapat ni ml. So ni ml, ni juga ml. Okay, kalau macam ni macam apa, ada selang ni, kita tak ada masalah lah sebab ni bentuk lazim dia macam ni kan. Okay, kita dapat jawapan dia 505 ml. Okay, itu tadi soalan C. Yang menjadi masalah sikit sini iaitu diberi dalam bentuk liter pecahan. So ini kaedah yang cikgu gunakan. Okay, cikgu risau ada orang keliru kat sini. Okay, dia ada dua cara. Kalau kita nak tukar kepada ml, macam ni cara yang kedua lah. Cara yang biasa iaitu, saya tulis sikit, 25 1/4 ni kita tukarkan kepada nombor bercampur, nombor tak wajar, pecahan tak wajar. Jadi kita darab dan tambah. 4 darab 25 100, jadi 100 darab 1, tambah 1 101. Jadi kita buat 101/4, kita darab 1000. Nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. Itu sahaja soalan nombor C. Okay, kita sambung soalan seterusnya, soalan D. 60 4/5 liter bahagi 32 bersamaan berapa liter dan juga berapa ml. Kalau jumpa soalan ada liter dan ml, nakkan jawapan dalam liter ml, so kita kira dalam ml. Jadi cara yang pertama, okay, perkara ini akan susah untuk kita bahagi bila nombor pecahan nak dibahagi 32. Jadi kita tukarkan 60 4/5 ni kepada ml. Okey, jadi cara dia kena darab. Darab berapa? Okay, kita tengok sini. Liter ni liter kan. Tukar pada ml kena darab 1000. So kalau kita perasan, awak perasan soalan ni macam soalan C tadi. Okey, kita tukar pada ml supaya kita boleh buat bahagi. Okey. Okay, jadi kita nak buat cara mana pula? Okey, saya buat cara tadi juga. Pasal video sebelum ni dah biasa dah. Kita darab 1000 kan. So kita buat pengasingan lah. Separate. Okay, so untuk D, 60 4/5 akan darab dengan 1000. Okay, so cikgu asingkan macam ni. Maka kita akan dapat 60 ni akan darab 1000. 4/5 juga nanti kita akan darab 1000. Okay, sekarang kita darab 60 darab 1 ni, 60 darab 1000. 60 darab 1000. Okay, kita selesaikan ni dulu okay, 6 darab 1, 6 lah. 6, tapi ada 1, 2, 3, 4. So kita tambah saja. 1, 4 kan. So 1, 2, 3, 4. Okey, kita dapat jawapannya dalam ml iaitu 60,000 ml. Okey, ini nombor bulat. Sekarang kita kira pula pecahan. Okey. Pecahan dia 4/5 darab 1000. Okay, saya kecilkan sikit. Jadi cara dia, kita permudahkan 5 dengan, okay, kita tengok 10 je. 5 dengan 10 ada sifir 5, iaitu 5 kali 1 dan juga 5 kali 2. Ini dua sifar ni kita tambah dan kita potong. Okay, sekarang 200 kita akan darabkan dengan 4, maka kita dapat jawapan dia 4 kali 2, 8. Jadi kita dapat jawapannya itu 800 ml. Dan kita buat apa? Kita tambahkan 60,000 tambah 800, jadi kita dapatlah 60,800 ml. Okay, buat untuk lazim pun akan dapat semua sebab ada sifar tau. So 8 lah, senang lah. Okay, jadi kita dah dapat tukar pada ml, kita bolehlah nak bagi 32. Okay, kita akan buat bentuk lazim untuk 60,800 bahagi 32. Nah, kita akan buat bentuk lazim
Okay, sebelum kita buat tu, saya nak alihkan dulu kedudukan ni. Saya takut tak ada ruang, okey. Okey, kita alihkan dulu. Okay, sekarang kita buat 60,000 bagi 800. Okey, kita gariskan pula. Okey, so kita akan buat tulang ikan untuk buat sifir 32. $60 bagi 32, jadi kita buat sifir 3 dan sifir 2. Okay, 3, 2. Jadi sifir 3 dulu, 3, 6, 9, 12. Okay, cukup sampai 5, 15. Okay, kemudian sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so kalau 60, okay, ni 32 lah. Dan ni 64. Okay, dah besar dah. Jadi kita akan tulis 1. Jadi kita akan tulis ni 32. Dan kita tolak. 10 tolak 2 jadi 8. Ni tinggal 5. 5 tolak 3 jadi 2. Kemudian kita turunkan 8. Jadi 288. Jadi kita akan buat sifir 32 ni sehingga dapat 288. Okey, sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. Lepas tu 18. Okey, ni yang saya rapatkan sikit. 21, 24 dan 27. Kalau ni 28 ni dekat 27 ni. Okey, try Sifir 2 pula. 10, lepas tu 12, 14, 16 dan 18. Okay, kemudian kita tambahkan 9, yang ni tak apa, 96. Maksud cikgu, 12 tambah 8 dia jadi 100 Sekejap. Oh sorry, dia jadi 2128 terus. Yang ni baru 15 tambah 1, 6. Jadi 160. 160. Ni 18 tambah 1 jadi 192. Ni 21. 21 tambah 1 dia jadi 22. Jadi 224. 24 tambah 1 25. 256. Dan ni 27 tambah 1 jadi 28. Jadi 288. Okey, ada kat sini 288 iaitu 9 Okey, jadi kita boleh tulis sini 9. Kemudian 9 kali 32 kita tulis balik 288 dan kita tolakkan dan habis. Okey, oleh kerana di ujung ni sifar ni kita tidak mahu nilai sebenarnya, kita boleh terus tulis sifar-sifar. Okey. Okey, jadi kita dah dapatlah menjawab dalam ml. Okey, ni ml. 60 45 liter ni bagi 32 yang mana kita tukarkan kepada ml iaitu 60,800 ml dibahagi 32 kita dapat 1900 ml. Okey, 1900 ml. Okey, tetapi jawapan nakkan kita dalam liter dan juga ml. Kita tahu 1 liter itu ialah 1000. Maka ini sudah melebihi 1 liter sebab ada 1000. Jadi kita tolak je 1000 kat sini. Jadi kita tolak, kita akan dapat 900. Okey, 900 itulah yang tinggal untuk ml. Manakala 1 liter itu, 1000 itu sudah menjadi 1 liter. Jadi jawapan ni ialah 1 liter 900 ml. Okey, sekejap. Mungkin jauh sangat. So, saya tulis dekat sikit. Jadi kita dapat jawapan dia 1 liter 900 ml untuk soalan D.
Baiklah, kita sambung soalan seterusnya, soalan E. 19/7/10 liter bahagi 100. Jadi bagi jawapan dalam liter. Okey, dalam soalan ni kita tengok sini jawapan pun nak dalam liter, so tidak ada penukaran unit. Cuma yang jadi masalah ialah 19/7/10 ini dalam bentuk pecahan. Kalau kita dapat menukar dalam bentuk perpuluhan, mudah untuk kita. Jadi kita tukarkan 19/7/10 ini dalam bentuk perpuluhan. Okey. Macam mana cara dia? Cara yang biasa orang buat, dia jadikan dulu pecahan tidak wajar. Yang mana dia akan darabkan, kemudian ditambahkan. Jadi 10 darab 19 dia jadi 190, tambah 7 dia jadi 197. Okay, perkan dengan 10. Okay. Macam ni kita buat pula. Okay, kan kita dah belajar 197 bagi 10. Kita boleh buat bentuk lazim atau kita gerakkan titik perpuluhan. Okay, so cara dia, kita tukarkan 197 ni kepada perpuluhan. 197 perpuluhan sifar. Kemudian sebab kita nak bagi 10, jadi kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Okay, jadi kita dapatlah menukar 19/7/10 liter ni kepada 19/7 liter. Okay, dan soalan ini adakah dah habis? Belum lagi. Iaitu kita kena bahagi 100 pula. Okay, jadi kita yang ini baru kita operasi dia, iaitu 19/7 bahagi 100. Okay. Jadi seperti soalan atas ni, kita nak bagi, atas ni bagi 10, bawah ni nak bagi 100. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri 2 kali. 1, 2. Okay, kenapa? Sebab ada 2 sifar. Jadi kita dapatlah jawapannya, iaitu sifar perpuluhan 197 liter. Okey, itu saja. Okey, saya cuma nak tunjukkan cara mudah untuk menukar ni. Selain daripada kita buat bahagi ni panjang proses dia, kita boleh buat kaedah cepat. Macam mana? Macam ni Okey, kita akan buat 19 7/10. So cara dia, lama-lama kita boleh buat secara spontan je. Kita letak je ni, letak titik. Bila kita letak ni, kita dapatlah jawapan ni, iaitu 19 ni kita kecilkan, dia jadi 19/7. Terus dapat. Tapi ini proses dia lah untuk yang atas ni. Tapi kadang-kadang tu dalam kertas satu, kita tak ada masa kita nak bahagi. Kita boleh buat kaedah cepat. Letak titik saja. Okey? Okey, kita dah menjawab soalan E, iaitu sifar perpuluhan 197 liter. Okey, seterusnya 43.9 liter bahagi 100 dan bahagi jawapan dalam ml. Okay, kat sini kita ada penukaran unit. Jadi kita kena selesaikan dulu yang pertama ini, iaitu kita bahagi 100. Jadi cara dia, kita bahagi saja dengan menggerakkan titik perpuluhan. Okey. Jadi 43.9 kita bahagi dulu dengan 100. Bagi 100, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Okay, maka kita dapatlah jawapannya, iaitu sifar perpuluhan 439 liter. Okay, jawapan akan kita bagi dalam ml. Jadi ada penukaran unit kat sini, iaitu liter ke ml. Maka kita kena darab 1000. Oleh kerana darab 1000, maka kita boleh gerakkan titik perpuluhan lagi sekali. Okay, so saya salin balik. Sifar perpuluhan 439 kita darab pula dengan 1000. Okay, kalau bahagi, gerak ke kiri. Kalau darab, gerak ke kanan. Okay, so gerak ke kanan titik perpuluhan. 1, 2, 3. Titik ni dia jadi perpuluhan sifar, dia jadi nombor bulat lah.
Iaitu apa dia? Jadi 439 ml. Okey, itu tadi soalan F. Seterusnya soalan nombor 2A. Bahagikan 31,800 ml dengan 1000. Okey, dia suruh bahagikan nombor ini kepada 1000. Kemudian beri jawapan dalam ml. Okay, so kata kunci dia juga ialah ml. Tapi mari kita tulis dulu soalan ni. Bagi kita nampak dalam ayat matematik iaitu 31 liter 800 ml. Kita akan bahagikan dengan 1000. Okay, so cara dia pertama sekali, cikgu cadangkan kita bahagikan dalam ml terus. Sebab jawapan nak dalam ml, jadi liter ni kita akan tukarkan kepada ml. Liter ni, 31 liter ni tukar kepada ml. Okay, liter kepada ml, kita kena buat apa? Kita kena darab 1000. Sama ada nombor bulat, nombor perpuluhan atau pecahan. Jadi 31 ini ialah nombor bulat. So kita buat macam mana? Kita tulis 31 darab 1000. Maka kita dapat jawapan dia 31,000. Iaitu 31,000 apa? 31,000 ml. Kemudian kita tambah lagi 800. Ini kita baru tukar kan? Kita tukar jadi ml. Kemudian kita tambah 800. Jadi saya tulis di sini tambah 800 ml. Ini jadi berapa? Kita tambahkan. Kita dapat jawapannya iaitu merah pula. Sifar 813. 31,800 ml. Kemudian kita pergi pada soalan ini, dia kata bahagikan dengan 1000. Maksudnya no, jawapan ini kena bagi 1000 pula. So kita salin lagi sekali bagi awak nampak, bagi awak nampak. Kita 31,800 bahagi 1000. Okay. Seperti biasa, untuk membahagi 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Itu kalau nombor perpuluhan. Kalau nombor bulat itu kita tukar kepada perpuluhan. Macam mana? 31,800. Kita tambah saja titik dan letak sifar. Dan kita boleh bahagi dengan 1000. Okay, macam mana kaedah dia? Gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali. So, 1, 2, 3. Okay, maka kita dapatlah jawapannya yang terakhir iaitu 31,8 ml. Okey cikgu, mungkin awak tanya cikgu tak perlu tukar unit ke? Okey, kita dah tukar awal-awal tadi. Okey, dekat bahagian sini cikgu dah tukarkan kepada ml. Jadi tidak ada penukaran unit lah. Okey, jadi kita dah dapat soalan 2A. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan 2B. Kira 33,6 liter untuk bahagi dengan 60 dan nyatakan jawapan dalam mililiter. Kat sini ada penukaran unit, iaitu dia nakkan kita bahagi, kemudian dia nakkan jawapan dalam ml. Okey, so kata kunci ni dalam ml lah. Kemudian, okey, tetapi masalahnya kat sini ialah apa? Ialah 33,36 liter ni nak bahagi 60. Nombor ni nombor dalam liter, kemudian bahagi 60. Okey, agak susah sebab digit dia tak banyak. Jadi kita akan buat apa? Cikgu cadangkan kita tukarkan 33,36 ni kepada ml. Okey, so cara dia apa? Okay, liter nak ke ml, kita kena darabkan dengan 1,000. Okay, so kita tukarkan kepada ml, nanti kita boleh bahagi dengan 60. Okey, lagi satu, 60 ni sifir 60 susah. Okey, nanti cikgu tunjuk. Okey, so kita tukar dulu yang pertama. Okey,
Okey, jadi untuk soalan B, kita buat 33.36 kita akan darabkan dengan 1000 dahulu. Okay, nanti kita tak payah tukar dah jawapan dia dalam ML. Okey, jadi nak mendarab 1000 kena gerak ke kanan. Titik perpuluhan gerak ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi kita dapat nombor ini dalam ML iaitu 33,360 ml. Okey, kemudian dia kata bahagi 60. Okey, jadi saya tulis lagi sekali bagi nampak dalam bentuk lazim terus pun tak apa, iaitu saya takut tak muat semua ke sini ya. 360 bahagi 60. Okay, kalau kita perhatikan betul-betul, ada sifar yang kita boleh permudahkan. Okay, kenapa cakap macam tu? Okay, cikgu ibaratkan macam ni ini soalan lain Kalau yang paling basic, contohnya dia kata 10 per 20. Maksud dia ialah 10 bahagi 2. 10 bahagi 20. Okay, jadi kita boleh permudahkan dahulu soalan ni. Macam ni cara dia? Kita potong saja sifar dia. Okay, itu dalam bahagi dalam bentuk pecahan. So dalam bahagi bentuk lazim pun sama. Kita boleh permudahkan, kita potong sifar macam ni. Okay, apa tujuan dia? Tujuan dia tadi nombor dah 60. Sekarang nombor yang kita nak dibagi tinggal 6. Jadi nombor tu lebih kecil lah. Okay, itu maksud pemudahkan. Okay, sekarang kita akan buat sifir nombor yang hampir dengan 33 dalam sifir 6. Jadi kena tulis sifir lah. Sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30 dan 36. 36 sudah lebih 33, jadi kita akan ambil 30, iaitu 5. Jadi kita tulis sini 5 dan tulis 30. Kita tolakkan dapat 3. Dan kita turunkan 3 sebelah tu, 33. Okay, masih lagi 33. Jadi kita masih lagi tulis 5. Kemudian kita tulis 30 dan kita tolakkan. Jadi 3 tolak sifar 3, 3 tolak 3 habis. Dan kita turunkan pula 6. Sekarang nombor menjadi 36. Jadi dalam sifir 6 ada 36 iaitu 6. Jadi kita tulis 6 lagi sekali. Dan akhirnya sudah menjadi, bila kita tolak jadi sifar dan sifar. Okay, dalam bahagi kalau ada semua sifar itu maksudnya sudah selesai. Jadi apa jawapan dia? Jawapannya ialah 556 ni. Dalam bentuk lazim dia terjarak lah So 556 apa? ML. Okey, so ini pun ML. Tapi kalau dalam bentuk penulisan, apa dia jawapan dia? Jawapan dia sama juga, cuma kita tulis dalam ni macam ni lah. 556 ml. Okey. Itu tadi jawapan soalan B. Maka dengan itu kita selesailah sudah menjawab tajuk untuk bahagi unit isi padu dan cecair. Jadi kebanyakan soalan-soalan ini memerlukan kita menukar unit. Okey. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT dan mana yang tak baik itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf atas segala kesilapan cikgu. Dan apa yang cikgu tulis di sini hanyalah panduan daripada cikgu dan jalan kerja daripada cikgu sahaja. Dan sekiranya berbeza dengan jalan kerja kamu, cikgu tak ada masalah. Mungkin ada orang ada cara yang lebih pantas ataupun ada orang cara yang lebih panjang. So kita boleh sambil-sambil bertukar-tukar fikiran. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.